pada hari ini menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita bersama-sama dalam sesi perkongsian ilmu sementara kita menunggu waktu isyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada setiap hari memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, saya minta maaf sebab suara saya kurang okey. Suara itu satu nikmat sebenarnya. Bila kita tak ada suara pun tak dapat. Jadi alhamdulillah malam ni dapat kita sama-sama. InsyaAllah kita akan berkongsi berkaitan dengan suratul Fatihah. Saya try besarkan. Tak apa, kecil lah. Besar dia terlebih frame tu. Okey, berkaitan dengan surah Al-Fatihah dan tadabbur dan juga rahsianya. Kalau kita nak bercerita berkaitan dengan surah Al-Fatihah tuan-tuan, sangat panjang. Tidak cukuplah dengan satu tazkirah maghrib sahaja. Kalau satu tazkirah maghrib kita boleh bercerita secara ringkas sahajalah. Sebab kebetulan saya juga diberikan tajuk ini dan saya ada slide lah, ada slide sebab saya dah memang ada buat bengkel Fatihah sebelum ni dan di luar berkaitan dengan tahsin. Tahsin ni kita tambah baik bacaan Al-Fatihah kita. Sebabnya Al-Fatihah tuan-tuan kita baca tiap-tiap hari, iaitu bacaan wajib, bacaan rukun solat kita tuan-tuan. Tahsin Al-Fatihah kebetulan ada dalam slide ni. Kemudian ada juga tadabbur yang kita akan belajar malam ni, mana yang kita sempat insya-Allah. Dan kemudian ada juga berkaitan dengan fadilat. Surah Al-Fatihah kita sentiasa baca tuan-tuan, yang mana dalam salah satu hadis, saya mulakan dengan salah satu hadis daripada berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Kalau kita lihat dalam hadis tersebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud tiada solat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah, pembuka kitab, pembuka Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi tidak solat, tiada solat, iaitu wajib tuan-tuan. Kita punya rukun solat kita salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah sudah pastilah kita perlu membaca dengan bertajwid. Sebab tu kita ada slide tadi awal berkaitan dengan tahsin. Tahsin paling utama. Apabila kita membaca satu ayat Quran tuan-tuan, paling utama adalah dengan bertajwid lah. Bukannya kita terus kepada tadabbur. Tadabbur, kita belajar tafsir, mendalam, isi dia apa semua kita tahu, tapi baca Quran tunggang langgang lagi tuan-tuan. Yang pertama, bila baca Quran mestilah bacaan tu betul, bacaan tu bertajwid. Kemudian peringkat seterusnya barulah kita mendalami isi-isi dia, isi kandungan dia. Kita mendalami intipati dalam Al-Quran. Kemudian kita amalkan pula intipati yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam kita membaca Al-Fatihah ini, setiap rakaat kita baca. Kalau tak baca, tak sah solat kita tuan-tuan. Sebab tu kita wajib pastikan bacaan kita sekurang-kurangnya Al-Fatihah terbaik. Kalau kita baca mungkin ada kelemahan lagi dalam surah-surah yang lain, surah-surah pendek yang lain, surah-surah Al-Baqarah, kalau kita baca mungkin ada sedikit kelemahan, ada kekurangan. Tapi Al-Fatihah tuan-tuan, kalau boleh buatlah satu bengkel ke tahsin Al-Fatihah. Ajak seorang ustaz, ada kori-kori dekat area sini ke, panggil kita, tambah baik Al-Fatihah kita. Setahun sekali pun okey buat bengkel Al-Fatihah ni tuan-tuan. Tiap-tiap tahun pun okey. Dekat surau, dekat masjid, mana-manalah yang kita ada, ataupun dekat kita punya office kita buat supaya bacaan Al-Fatihah kita bagus. Saya pun ada daftar satu program bulan 8 ni, hujung bulan 8 ni, program sanad Al-Fatihah. Mungkin tuan-tuan pun pernah dengar lah. Ada syekh saya datang daripada Mesir. Jadi dia datang dan dia buat beberapa program. Salah satunya adalah tahsin dan pemberian sanad Al-Fatihah. Maknanya membaca Al-Fatihah tu depan guru. Jadi saya pun daftar juga. Walaupun mungkin kita dah mengajar orang tuan-tuan, tapi kita juga kena tambah baik.
bacaan kita kena tambah baik, kena masuk tambah ilmu lagi tuan-tuan. Jadi Al-Fatihah paling pentinglah. Dia kena baiki dan pastikan bacaan kita bagus untuk kita baca dalam solat kita tuan-tuan. Mudah-mudahanlah. Di samping itu juga apabila kita bawa bacaan Al-Fatihah ni dalam solat tuan-tuan, kena cuba perhatikan dan fahami maksud. Fahami maksud dalam Al-Fatihah. Sebab tu kita belajar tadabbur malam ni. Yang pertama, baca dengan baik, bertajwid, tahsin Al-Fatihah tu. Yang kedua, tadabbur. Kita mengetahui apa makna ayat Al-Fatihah ni. Tiap-tiap hari kita baca tuan-tuan. Dah umur 70, 60, adakah kita tahu maksud Al-Fatihah tu? 60 tahun dah baca Al-Fatihah ni, rupa-rupanya tak tahu lagi maksud Al-Fatihah tu, apa ayat pertama, apa ayat kedua. Jadi kalau boleh, salah satu lagi yang perlu adalah dekat masjid dan surau, saya selalu sebutkan, adalah kita buat bengkel ataupun kursus mat solat. Ni yang saya boleh cadangkan lah. Di samping kita buat bengkel Al-Fatihah, kita buat juga kursus mat solat, untuk kita mengetahui apa bacaan-bacaan dalam solat tu, apa dia punya maksud. Maksud bacaan rukuk, maksud Al-Fatihah, maksud iftitah tuan-tuan kita baca. Dah 60 tahun ni, 40 tahun, 50 tahun, rupanya tak tahu lagi maksud bacaan dalam solat kita. Tu antara yang boleh kita tambah baik lah. Di samping kita tambah ilmu, tambah baik lagi amalan-amalan seharian kita. Tiap-tiap hari kita buat solat ni. Kalau kita dapat fahami apa maksud dalam solat, mungkin kita akan dapat lebih penghayatan lah terhadap amal ibadah kita. Jadi kita lihat tuan-tuan, mungkin tak sempat semua, sebahagian penukil dah. Berkaitan dengan Al-Fatihah ni ada 7 ayat. 7 ayat kalau kita baca daripada awal adalah daripada basmalah. Basmalah ni adalah nama kepada ataupun istilah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya istilah dia lah. Kalau A'udzubillah, dia punya nama dia Isti'azah. Ni ada dalam buku-buku tajwid lah. A'udzubillah nama dia Isti'azah, Bismillah nama dia Basmalah. Dia punya istilah dia. Kalau kita sebut Basmalah, bermaksud bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut Isti'azah, bermaksud bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita mulakan dengan Basmalah. Mazhab Syafi'i. Mungkin ada mazhab lain yang tuan-tuan dengar pernah berimamkan dengan imam mazhab lain daripada negara lain. Ataupun mungkin tuan-tuan pernah pergi melancong, pernah pergi umrah, pernah pergi negara lain, dia tak baca basmalah. Kerana ada mazhab lain yang memang tidak menyatakan basmalah ni ayat pertama, dia tidak menyatakan begitu. Tapi dia tetap 7. Al-Fatihah tetap 7 ayat. Jadi kat mana 7 ayat tu, basmalah dia tak kira, dimulakan dengan Alhamdulillah ayat pertama, lepas tu ayat ke-6 dia Syiratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7 dia ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar lah sebelum ni. Jadi ada mazhab lain yang tidak membaca basmalah, tetapi kita di Malaysia mazhab Syafi'i baca basmalah. Kena baca basmalah. Kalau tak baca tuan-tuan, bermaksud tak lengkap Al-Fatihah, maka tidak sah Al-Fatihah, tidak sah solat kita. Mazhab Syafi'i perlu baca basmalah. Itu adalah ayat pertama. Basmalah tu merupakan ayat pertama, Suratul Lazi sampai Waladdallin, ayat yang ke-7 bagi mazhab Syafi'i. Jadi bagi pendahuluan tuan-tuan, kita lihat pecahan yang terdapat dalam Suratul Fatihah. Kalau kita lihat daripada sudut makna dia, sudut makna dan daripada sudut waqaf ibtidak. Kalau lihat daripada waqaf ibtidak tuan-tuan, ada kaedah dia. Ada kaedah bagaimana kita nak berhenti pada surah Al-Fatihah. Kalau kita tak berhenti, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga kita berhenti. Kalau kita nak sambung, ada kaedah dia tuan-tuan. Bukannya kita main sambung je, ayat 1 sambung 2, ayat 2 sambung 3, ayat 3 sambung, bukan begitu. Jadi kadang-kadang kita nak cepat kan, kita sambung semua. Tapi ada kaedah yang betul. Boleh juga nak sambung semua, tapi jangan kita buat bacaan kita secara tidak bertajwid. Ada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama lah, tu kita kena belajar waqaf ibtidak. Tapi daripada sudut makna tuan-tuan, kita boleh lihat ayat pertama. Daripada sudut makna, ayat pertama maksud dia kita lihat. Tuan-tuan boleh lihat terjemahan ataupun handphone tuan-tuan, boleh lihat mushaf terjemahan ataupun mana-mana yang ada lah. Dalam handphone pun kalau ada boleh lihat. Maksud ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini kita dengar maksud dulu. Mana kita tengok maksud dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini kita katakan sebagai pembukaan.
dalam surah Al-Fatihah ni. Boleh tengok depan juga, boleh tengok slide. Pembukaan ataupun pendahuluan kepada surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama, dengan maksud dia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian pada ayat yang kedua yang bermaksud, boleh lihat juga di slide, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat pecahan di sini, ayat kedua hingga ayat keempat puji-pujian. Daripada sudut makna kita lihat puji-pujian. Daripada ayat kedua sampai ayat yang keempat, iaitu ayat kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahman-Ar-Rahim, diulang balik daripada ayat pertama tadi. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Jadi ini adalah puji-pujian kita. Kita memuji Allah. Ayat pertama tadi kita dah sebut dengan nama Allah. Ayat kedua sampai ayat keempat kita puji Allah. Kita puji Allah daripada ayat kedua sampai ayat yang keempat. Segala puji bagi Allah. Allah ni pemilik hari pembalasan. Allah ni sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita memuji Allah ni ayat kedua hingga ayat keempat daripada sudut pecahan makna dia. Puji-pujian kepada Allah. Ayat yang kelima tuan-tuan, pecahan ketiga adalah ikrar kita. Ikrar ataupun pengakuan. Kita mengaku. Apa yang kita mengaku tuan-tuan, apa kita punya ikrar. Ayat kelima kita lihat dia punya terjemahan, iaitu ayat kelima yang bermaksud hanya kepada Engkau kami sembah. Ini kita punya pengakuan. Hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini kita punya pengakuan lah. Kita mengaku kita hanya sembah Allah. Kita mengaku kita hanya mohon pertolongan kepada Allah. Ini ikrar kita. Kita berikrar, kita minta tolong pada Allah sahaja, kita sembah Allah sahaja, kita tak sembah benda lain, kita tak minta tolong pada tempat lain. Semua pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pecahan yang ketiga, iaitu kita punya ayat yang kelima, ikrar ataupun pengakuan kita. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 yang terakhir dalam surah Al-Fatihah, dia punya pecahan daripada sudut makna dia. Apa maksud dia? Ayat ke-6, ayat ke-7. Ayat ke-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iaitu kita punya doa. Kita minta kepada Allah tunjukkan kita jalan lurus. Permohonan kita, ayat 7, ayat 6 dan ayat 7, permohonan ataupun doa kita. Kita mohon pada Allah, kita doa pada Allah, yang mana menunjukkan bahawa kita kena sentiasa berdoa, sentiasa berdoa, sentiasa berdoa. Dan dalam ayat ni adalah ayat ke-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ni permohonan kita. Kita minta pada Allah. Dan macam-macam dah kita buat kat atas muka bumi ni, kita dah berusaha segala-galanya tuan-tuan. Mestilah yang terakhir kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi dan menolong kita. Kemudian yang ketujuh juga masih lagi dalam doa, iaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini maksud daripada segi maksud. Ayat jalan yang lurus tadi apa? Ayat ke-6, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan yang telah Engkau, iaitu Allah memberi nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni Allah bagi nikmat kepada orang-orang yang berada pada jalan yang lurus. Bukannya jalan mereka yang dimurkai. Kita tak nak. Kita doa pada Allah, ghairil maghdub. Kita tak nak jalan yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Sebab tu saya sebutkan tadi, kita kena tahu maksud ayat Al-Fatihah ni. Tiap-tiap hari kita baca. Dah berpuluh-puluh tahun kita baca. Yang pertama kena tahu dulu terjemahan dia. Sebab tu beza dia tuan-tuan, tadabbur dan juga tafsir. Kadang-kadang orang tanya, tafsir tu apa beza dengan tadabbur? Tafsir ni tuan-tuan ilmu yang kita dapat daripada satu-satu ayat Quran tu. Manakala tadabbur ni, apabila kita dapat ilmu tu, kita terjemahkan dengan amal kita. Kita buat dengan amal. Kita beramal. Apabila kita faham, oh ayat daripada ayat Quran ni tafsir dia begini-begini. Lepas tu bila kita beramal tuan-tuan daripada ayat tadi, itu adalah tadabbur. Tadabbur ni hasil dia. Apa hasil yang kita dapat daripada ayat-ayat Al-Quran, kita lakukan, itu adalah tadabbur. Terjemahan yang kita baca ni lah. Kalau tafsir tu apa daripada ilmu yang kita dapat daripada ayat-ayat tadi. Manakala tadabbur adalah amalan-amalan yang kita dapat keluarkan, amalan yang boleh kita dapat lakukan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita tadabbur. Itu perbezaan dia lah. Jadi kita dapat lihat beberapa pecahan
daripada sudut makna dia tuan-tuan. Ni secara umum, kita nampak secara umum. Ayat pertama pendahuluan kita dengan nama Allah. Ayat kedua hingga keempat puji-pujian, kita puji Allah. Kemudian ayat kelima kita mengaku pula. Kita mengaku, kita ikrar kepada Allah. Yang kita sembah Allah sahaja, kita mohon pertolongan kepada Allah sahaja. Kemudian ayat yang terakhir 6 dan 7 adalah kita berdoa. Berdoa dan memohon kepada Allah supaya Allah berikan kita jalan yang lurus, jalan yang betul. Janganlah kita berada ke atas muka bumi ni tuan-tuan, kita lakukan perkara sebanyak mungkin, usaha dan pelbagai kerja kita buat tuan-tuan, tapi kita tak doa pada Allah. Kita tak minta pada Allah. Kita rasa kita atas kekuatan kita sahaja. Kita rasa kita buat semua ni kita hebat sangatlah. Maknanya kita tak bergantung pada Allah, kita tak minta pun pada Allah. Tak apa, aku buat ni aku dapat. Tak perlu pun nak minta pada Allah, tak perlu. Itu salah tuan-tuan. Allah dah tunjukkan dalam ayat ni yang terakhir, kita perlu ada doa, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum lah, secara umum daripada pecahan makna-makna di dalam suratul Fatihah. Jadi kita lihat pada ayat yang pertama. Kalau tuan-tuan ada nak tanya, boleh tanya je. Kita pun mungkin tak sempat nak cerita semua, sebahagian lah. Ayat yang pertama tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacaan dia tuan-tuan wajib. Wajib di awal surah Al-Fatihah. Wajib bagi kita mazhab Syafi'i, kena faham. Kalau tuan-tuan dengar yang tak baca tu, itu mazhab lain lah. Kita amalkan di Malaysia mazhab Syafi'i. Manakala dalam surah-surah yang lain sunat. Sunat dibaca di awal semua surah kecuali surah At-Taubah. Sebab tu kita lihat tuan-tuan dalam mushaf surah Al-Fatihah ayat pertama Bismillah ada tulis hujung tu nombor 1. Sebab tu adalah nombor 1 tu bermaksud bacaan basmalah itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau tuan-tuan lihat Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Baqarah, awal surah Ali Imran, tak ada nombor. Tak ada nombor sebab dia bukan sebahagian daripada surah. Maka pada surah-surah yang lain kita baca basmalah ni adalah disunatkan. Sunat hukum dia, yang wajib pada Al-Fatihah sahaja. Manakala surah At-Taubah, surah At-Taubah kalau tuan-tuan tengok dalam mushaf tak ada pun tulis. Betul tuan-tuan ya? Tak ada pun tulis. Apa hukum dia baca tuan-tuan? Membaca basmalah di awal surah At-Taubah adalah diharamkan. Ringkaslah dia. Penerangan dia panjang tuan-tuan. Kalau kita nak cerita berkaitan dengan basmalah di awal surah At-Taubah panjang. Tapi secara ringkasnya diharamkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Jangan baca tuan-tuan. Kalau tengah-tengah tak apa, awal tak boleh. Nombor 1 ayat pertama tu, awal tu kita tak boleh baca basmalah. Diharamkan. Kalau tengah-tengah surah At-Taubah boleh. Tak ada masalah. Awal sahaja yang tidak dibenarkan. Berkaitan dengan basmalah ini disebutkan dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Yang bermaksud setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus keberkatannya. Maknanya tuan-tuan nak buat apa sahaja, nak buat segala perbuatan, nak memulakan ucapan dia tuan-tuan. Sebab tu kita lihat orang memulakan ucapan dengan basmalah. Bila ada ucapan daripada sesiapa VIP ke, mesti dia akan mulakan dengan basmalah. Bila ustaz-ustaz nak mula ceramah, mesti mulakan dengan basmalah. Kita mulakan sesuatu ibadah tu, sama ada perbuatan kita nak buat apa-apa perbuatan pun kita baca basmalah. Nak berucap pun tuan-tuan, nak bercakap pun kita baca basmalah. Nak makan baca basmalah tuan-tuan. Semua kita baca basmalah. Sebab basmalah ni adalah memberi kepada kita keberkatan. Keberkatan pada setiap perbuatan yang kita lakukan tu tuan-tuan. Sebab tu disebut dalam ni, kalau kita tak baca basmalah maka terputus keberkatannya. Kena baca basmalah. Bila kita buat sesuatu, kita niatkan juga kerana Allah. Di samping bila kita baca basmalah tu, maksudnya tuan-tuan dengan nama Allah. Basmalah tadi kan dengan nama Allah. Maknanya kita buat tu dengan nama Allah. Kita buat tu kerana Allah. Setiap perbuatan tu, maka kita akan dapat pahala. Kita akan dapat keberkatan, kita akan dapat pahala. Apa beza dia tuan-tuan kalau kita tak niatkan untuk ibadah? Kalau kita buat sesuatu, makan tuan-tuan, makan sahaja. Makan tapi kita tak niat pun sebab Allah ke, kita tak niat pun sebab nak beribadah lepas ni, kita tak baca basmalah pun tuan-tuan, maka makan tu makan yang
hanya sekadar makan. Adat kita panggil adat lah, adat makan tiap-tiap hari. Adat kita makan tiap-tiap hari. Tapi kalau kita baca basmalah, aku makan ni, aku baca basmalah, aku niat kejap lagi, aku dapat tenaga, aku nak beribadah, aku kenyang, aku boleh solat, aku sihat dan sebagainya, maka makan kita tu tuan-tuan dia jadi ibadah. Tu beza dia. Niat kita tu penting lah. Kalau kita tak niat, maka jadi adat. Kalau kita niat sesuatu perbuatan tu, ibadah tu, maka dia akan jadi ibadat, akan dapat pahala lah. Makanan kita tu, kita makan akan dapat pahala. Tu beza dia tuan-tuan. Kita mulakan sesuatu dengan basmalah, dapat keberkatan. Kita niat dengan kerana Allah, maka akan dapat ganjaran dan juga pahala. Jadi pastikan tuan-tuan, lepas ni kita mulakan perbuatan-perbuatan kita dengan basmalah. Kemudian kita lihat maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah ni maksud dia dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni tuan-tuan di sini ada ditulis, boleh lihat pada slide, yang bermaksud pemilik rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Pemilik rahmat dan kasih sayang yang tiada tandingannya. Allah lah. Allah adalah merupakan pemilik rahmat dan kasih sayang yang tiada tandingannya. Kemudian Ar-Rahman juga mencakupi orang-orang mukmin. Orang mukmin ni orang beriman dan juga orang kafir. Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin sahaja. Bezakan situ tuan-tuan. Ar-Rahman ni mencakupi semua makhluk-makhluk Allah. Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman sahaja. Siapa yang beriman, dia akan termasuk, maknanya di Islam lah, Islam dan iman, dia akan termasuk dalam Ar-Rahim. Manakala orang-orang kafir, makhluk-makhluk yang lain tuan-tuan, seluruhnya termasuk dalam Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni tuan-tuan adalah sifat kasih sayang. Allah sangat menyayangi makhluknya. Sebab tu kita lihat orang-orang kafir pun dapat nikmat. Ada nikmat dia kata, kaya raya pula orang kafir ni, kenapa dia tak sakit-sakit kan? Sehat je tiap-tiap hari. Itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Walaupun mereka tidaklah diberikan yang ganjaran syurga, tapi ke atas muka bumi ni kita tengok dia ada macam-macam nikmat yang mereka dapat, walaupun mereka tidak beriman, walaupun mereka bukan orang Islam. Sebab tu Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidaklah dimasukkan ke dalam syurga. Tu beza dia. Rahmat, kasih sayang Allah ini mencakupi kepada seluruh makhluknya, cuma dilebihkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita buat sesuatu perkara tuan-tuan, kita banyak beribadah, mesti Allah akan lebih sayang kita. Macam kita buat pekerjaan lah, dekat atas muka bumi kita bekerja. Kalau kita buat kerja tu dengan sungguh-sungguh, mesti bos suka kita, bos sayang kita, kita dapat APC kan, macam-macam. Ataupun seorang anak yang taat kepada mak ayah dia, mestilah mak ayah dia suka. Begitu juga tuan-tuan, bila kita buat banyak ketaatan, buat banyak ibadah, Allah akan suka, Allah akan kasih dan sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sangat besar tuan-tuan, sangat besar dan sangat luas lah. Apabila kita buat dosa pun ada dimaafkan dan sebagainya lah. Itu adalah sifat kasih sayang daripada Allah. Dan juga Ar-Rahman Ar-Rahim ni diulang balik pada ayat ketiga. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Allah ulang balik. Kenapa diulang balik tuan-tuan? Adalah untuk mengukuhkan, sebagai satu pengukuhan. Dalam bahasa Arab ni memang unik tuan-tuan. Bahasa Arab kalau kita belajar, dia ada satu kaedah dipanggil ta'kid. Ta'kid ni maksud dia tuan-tuan mengukuhkan. Maknanya diulang balik ayat tu, diulang balik perkataan tu, maksud dia nak mengukuhkan sesuatu statement tu, sesuatu pernyataan tu. Jadi Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim ni dua kali. Pada ayat pertama, pada ayat kedua, nak menunjukkan betapa kuatnya hubungan kasih sayang Allah antara Allah dan juga hamba-hambanya, Allah dan juga para makhluknya. Allah berikan kasih sayang ni kepada seluruh makhluknya. Itu adalah dia punya sebablah kenapa pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim itu pada ayat yang ketiga. Maksud dia sama je, Ar-Rahman Ar-Rahim maksud dia sama, tapi diulang semula, nak menunjukkan, nak mengukuhkan hubungan antara Allah dan juga para hambanya. Itu pada ayat yang pertama.
yang mana kita boleh jadikan satu amalan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim ni kita lakukan, kita bacakan pada setiap amalan kita, setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita, supaya kita mendapat keberkatan. Supaya kita mendapat keberkatan dan juga kita melakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, yang bermaksud segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lillah, bagi Allah. Rabbi, Tuhan al-alamin, semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kat sini tuan-tuan kena hati-hatilah bila kita baca Quran. Jangan ada tertukar huruf ataupun tertukar baris. Tertukar huruf, tertukar baris ni tuan-tuan adalah satu kesalahan yang besar. Semua orang tahu. Kenapa dia baca baris lain? Semua orang tahu. Lagi-lagi dalam Al-Fatihah, tiba-tiba kita baca Alhamdu, kita baca Alhamdi. Semua orang tahu tuan-tuan. Itu kesalahan besar. Ataupun tuan-tuan kat sini saya nak sebutkan Al-Alamin, alam. Alamin ni maksudnya alam. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau kita ain ni tuan-tuan kita tak baca dengan baik, kita baca apa tuan-tuan? Dia akan berubah jadi hamzah. Rabbil Alamin, hamzah. Kalau ain, Rabbil Alamin, a dengan a. Rabbil Alamin, alam, ain. Kalau hamzah, Rabbil Alamin. Kalau hamzah tuan-tuan dia berubah maksud. Alam ni tuan-tuan maksud dia adalah penyakit. Tuhan segala penyakit. Kena hati-hati tuan-tuan. Kalau kita tertukar baris, tertukar huruf tuan-tuan, tu adalah satu kesalahan yang besar lah. Jadi boleh menyebabkan bertukar maksud. Boleh menyebabkan juga kalau kita berubah tertukar baris ataupun huruf ni tuan-tuan dalam bacaan Quran kita, boleh jadi berubah maksud, boleh jadi berubah hukum pun ada tuan-tuan. Sebab saya mengajar qiraat, ada beberapa qiraat lah yang dia ada perubahan-perubahan. Kalau sampai ada juga keadaan yang boleh sampai berubah hukum tuan-tuan. Bila berubah baris boleh berubah hukum, berubah huruf boleh berubah hukum tuan-tuan. Jadi kena hati-hatilah dalam kita membaca Al-Quran. Sebab tu dikatakan kalau salah berubah baris ataupun berubah huruf ni adalah kesalahan yang besar. Maka dalam Al-Fatihah lebih-lebih lagi lah kita untuk berhati-hati kerana rukun solat kita. Jadi Ibnu Abbas berkata Rabbul Alamin, Rabbil Alamin ini bermaksud Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat berkata Rabbil Alamin maksudnya adalah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Allah tuan-tuan, seluruh alam ni Allah jaga. Tak ada yang terlepas pun daripada pandangan Allah, tak ada tuan-tuan. Tak perlulah kita nak sorok apa-apa ke tuan-tuan. Mungkin daripada orang lain kita boleh sorok, tapi dengan Allah tak boleh sorok tuan-tuan. Allah jaga atas, bawah, depan, belakang, langit, bumi, semua Allah tahu tuan-tuan. Kita je yang tak tahu. Kita je ada banyak perkara yang kita tak tahu, tapi Allah tahu segala-galanya. Sebab Allah mentadbir sekalian alam. Allah tahu lepas ni nak berlaku apa pun Allah dah tahu dah tuan-tuan. Masa depan pun Allah tahu, apatah lagi masa yang telah lalu lagi tuan-tuan. Kita sahaja yang pengetahuan yang terhad. Jadi tak ada apa yang boleh kita sorok sebenarnya daripada Allah. Allah memelihara dan mentadbir sekalian alam sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas. Daripada aspek keimanan tuan-tuan, kita lihat segala puji hanya milik Allah. Alam ini adalah milik Allah seluruhnya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita biasa dengar ustaz-ustaz sebut, kalau orang puji kita, kita balas dengan apa tuan-tuan ucapan dia? Haza min fadli rabbi. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Kalau orang puji kita, kita akan balas balik dengan haza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah ataupun kurniaan daripada Allah, daripada Tuhanku. Maknanya kita balikkan semula pujian tu pada Allah. Bukan kita kata puji tu kita punya, tak ada. Sebab apa yang kita buat tu tuan-tuan, contohlah kalau orang puji kita, berjaya dalam peperiksaan, Allah puji kita dapat orang puji kita dapat APC cemerlang, orang puji kita handsome tuan-tuan, orang puji kita sado dan sebagainya. Tapi semua tu sebenarnya Allah punya. Kita pinjam sahaja. Kita kena ingat tuan-tuan, kita duduk kat muka bumi ni pinjam sahaja. Kita pinjam segala-galanya. Kalau Allah nak tarik bila-bila, Allah nak tarik kita punya penglihatan bila-bila boleh.
Allah nak tarik suara, saya 4 hari tak ada suara itu, Allah boleh tarik bila-bila tuan-tuan. Penglihatan Allah boleh tarik. Kalau kita kaya raya pun tuan-tuan, Allah boleh tarik sekejap saja. Kita kena ingat semua kata muka bumi ni tuan-tuan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang kekal. Sebab tu dalam ayat Quran pun banyak kata orang-orang yang kaya ni tuan-tuan, orang yang kaya ni kadang-kadang mereka ni tidak ada yang jenis tidak menderma. Memang tidak berinfak langsung. Duit dia punya je, dia nak enjoy dia sendiri tuan-tuan. Dalam ayat Quran kata beberapa ayat yang mana mereka ni menyesal. Bila dah mati, dah meninggal dunia, dalam ayat Quran kata dalam surah As-Sajdah ada, dalam surah satu lagi, saya tengok satu lagi. Tapi ayat tu kata orang-orang yang tidak menderma ni mereka menyesal dan minta pada Allah nak kembali kepada dunia. Dia kata bagilah kami beberapa saat, beberapa detik supaya kami boleh bagi duit yang kami ada tu pada orang ramai, boleh kami infakkan. Bagilah kami beberapa detik dan masa. Dia minta pada Allah, tapi dah mesti tak boleh lah sebab dah meninggal dunia. Jadi apa yang kita ada kat atas muka bumi ni tuan-tuan, jangan kita kedekut sangat, jangan kita rasa kita punya semuanya. Jadi kita pulangkan balik semua tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada ni hanyalah pinjaman sementara sahaja, dan kita duduk kat atas muka bumi ni tuan-tuan hanyalah sebagai persinggahan sahaja. Sekejap je tuan-tuan kita duduk atas muka bumi, 60-70 tahun je. Dalam hadis kata 60-70 tahun kita punya umur umat Nabi Muhammad. Kalau lebih-lebih pun tuan-tuan tu bonus lah. Mungkin ada orang hidup 90 tahun, Tuan Mahathir dah 90 lebih lah. Tu bonus tuan-tuan, bonus. Allah bagi bonus tu sebenarnya untuk kita beribadah. Bukannya kita duk cari dunia, duk cari harta. Umur 90 lebih tuan-tuan cari harta lagi. Umur 90 lebih cari pangkat lagi tuan-tuan. Adakah kita tak sedar lagi? Kalau boleh tuan-tuan, umur kita 50-60 tu kita dah sedar lah. Kalau kita hanyut macam mana pun tuan-tuan, jangan sampai umur kita 70-80 pun kita masih lagi dalam hanyut. Jadi kita kena berhati-hati, kita balik semula, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni tuan-tuan saya bantu seorang pelajar saya. Saya punya pelajar, sebab sebelum ni kita PKP kan. Kita PKP, jadi pelajar saya tu dah berapa sem lah kita tak jumpa. 4 sem tak jumpa kan, 4 semester lah, lebih kurang 2 tahun. Pelajar saya ni buta. Jadi saya pernah bantu dia sekali lah, baru-baru ni sekali saya bantu dia, bawa dia pergi ambil wuduk. Bawa dia pergi ambil wuduk tuan-tuan, buta, tapi kita dapat lihat tuan-tuan betapa nikmatnya penglihatan tu. Dia ambil wuduk tuan-tuan, meraba-raba kan, meraba-raba dekat tempat ambil wuduk tu, nak bagi tak terlanggar, tak terantuk, menggigil-gigil dia ambil tuan-tuan. Jadi kat situ kita nampak, macam ni rupanya nikmat penglihatan. Kalau Allah tarik tiba-tiba tuan-tuan nikmat penglihatan pada kita, kita pun menangis sebenarnya tuan-tuan. Kita pun tak sanggup lah. Kita tengok, kalau kita bantu tuan-tuan, kita tengok ya Allah menggigil-gigil dia nak ambil wuduk tu. Lepas tu bawa lah sampai ke Dewan Solat. Jadi walaupun dalam masa seketika tu tuan-tuan, tapi Allah dapat tunjukkan betapa nikmatnya penglihatan tu. Jangan kita ingat nikmat tu harta je tuan-tuan, bukan. Kesihatan kita, pendengaran kita, semua tu adalah nikmat juga, dan juga pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rabbu ni tuan-tuan dekat sini disebut bukan hanya bererti Tuhan ataupun penguasa sahaja, malah bererti zat yang maha mendidik. Maknanya tuan-tuan, Rabbi ni, Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi ni kembali kepada Allah lah. Allah tu Rabb. Rabb tu adalah zat yang maha mendidik. Allah nak mendidik hamba-hambanya. Allah nak memberi pengajaran kepada hamba-hambanya, memberi pengajaran kepada Rasulullah, memberi pengajaran kepada para sahabat, sampaikan ayat Quran tu kepada kita. Kita baca pula tadabbur Al-Fatihah, kita dapat pengajaran daripada Al-Fatihah tuan-tuan malam ni. Tak banyak pun kita dapat sikit. Semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni adalah maha mendidik kepada hamba-hambanya. Dan juga segala nikmat yang dimiliki adalah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai alam ini. Kalau kita baca ayat Al-Quran tuan-tuan, antaranya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu menghitung, ayat Quran tu kata, sekiranya kamu menghitung, ta'uddu ni'matallah, kamu menghitung nikmat-nikmat Allah. Kita kira nikmat Allah tuan-tuan, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Maknanya betapa banyaklah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nak kira pun tak tahulah tuan-tuan berapa banyak nikmat tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud tuan-tuan,
bila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat tu. Bila kita dapat nikmat tuan-tuan, kita kena syukurlah. Tadi kita balikkan semula pujian kepada Allah. Kita ada nikmat-nikmat yang kita dapat tu tuan-tuan, kita syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Allah akan tambahkan nikmat tu lagi kepada kita tuan-tuan. Jadi kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena kembalikan semula itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang keempat, tadi ayat 2, ayat ketiga sama, Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan ayat pertama tadi, pengulangan. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat 2 hingga ayat 4 kita kata tadi adalah merupakan puji-pujian kepada Allah. Ayat 2, 3, 4. Ayat yang keempat, pemilik hari pembalasan. Kita puji Allah lagi. Kita kata Allah adalah pemilik. Tadi yang pertama, ayat kedua kita kata Allah pemilik, penguasa alam semesta. Kemudian kita kata pula akan datang, maknanya syurga, neraka. Kita kata Allah adalah pemilik kepada hari pembalasan tu tuan-tuan. Allah pemilik dunia, Allah pemilik akhirat. Kalau kita lihat ayat Fatihah ni tuan-tuan, memang cantik susunan-susunan dia lah. Kalau kita tadabbur, kita akan nampak betapa cantiknya susunan ayat-ayat Al-Quran. Pemilik hari pembalasan iaitu hari akhirat. Sebagaimana janji Allah, Allah akan pemberian pahala kepada hamba-Nya yang berbuat kebaikan dan ancaman kepada hamba-Nya yang melakukan keburukan. Siapa-siapa buat kebaikan tuan-tuan akan dapat ganjaran. Itu confirm, wajib. Tak ada tiba-tiba Allah zalim, Allah yang buat baik dapat neraka, tak ada tuan-tuan. Yang buat baik dapat dosa, tak ada. Ni kita kata keadilan tu, kebaikan, rahmat tadi, Ar-Rahmanir Rahim yang diulang 2 kali tadi, rahmat, kasih sayang Allah tadi, Allah akan bagi banyak-banyak pahala kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan apabila dalam ayat Quran kata man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali ganda. Satu tuan-tuan, satu kebaikan je, tak perlu banyak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau kita buat satu kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka Allah akan balas dengan satu sahaja tuan-tuan. Tu sifat Ar-Rahman dan Rahim tadi. Allah punya kasih sayang. Kalau kita buat satu kebaikan, Allah bagi 10. Tapi kalau kita buat satu kejahatan, Allah bagi satu je tuan-tuan. Allah bagi dosa tu satulah. Ganjaran yang buat kebaikan tadi 10 kali ganda. Contoh kita baca Quran tuan-tuan, ayat Al-Quran kita baca, dalam hadis sebut berapa banyak pahala? Satu huruf 10 pahala dalam hadis sebut. Tu satu huruf tuan-tuan. Tuan-tuan cuba baca Yasin, berapa banyak pahala Yasin? Tuan-tuan baca Al-Fatihah, berapa banyak pahala Al-Fatihah? Satu huruf 10 tuan-tuan. Satu huruf tu dalam hadis kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-tuan baca alif lam mim dah 30 pahala. Banyak tuan-tuan. Kemana tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran tiap-tiap hari, tak tahulah berapa banyak pahala tuan-tuan. Satu hari beribu-ribu kan pahala kita dapat kalau kita baca tiap-tiap hari lah. Al-Quran sahaja, belum kita zikir lagi. Belum kita zikir, belum kita datang solat berjamaah, belum tuan-tuan dengar tazkirah, berapa banyak pahala tuan-tuan dapat sebenarnya. Dengan kita punya amalan lain tu, Allah kata banyak lagi, Allah ganda-gandakan. Tapi kalau kita buat kejahatan, satu saja Allah bagi dosa tu. Maknanya Allah sangat-sangat baiklah kepada hamba-Nya berdasarkan daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dan juga daripada hari akhirat ni tuan-tuan, kita tahulah Allah akan bagi pahala, Allah akan bagi dosa. Siapa buat baik dapat pahala, siapa buat jahat dapat dosa. Dan kita kena yakin, ni akidah kita ya, akidah kita. Daripada aspek akidah kita, kita kena yakin daripada ayat ni adalah akan berlakunya hari kiamat. Tak boleh kita kata mana ada hari kiamat, tak boleh tuan-tuan. Sebab tu rukun Islam ada percaya kepada hari kiamat, percaya pada Allah kan. Ada 6 rukun Islam. Percaya pada malaikat, sampailah ada percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Kena percaya. Ni rukun iman kita tuan-tuan. Kalau kita ada 6 rukun iman ni, tiba-tiba kita tak ada satu, kita tak percaya pada hari akhirat, maknanya tuan-tuan tak cukuplah kita punya rukun iman tu. Rukun iman kena ada 6, percaya kepada 6 ni. Rukun Islam ada 5. Jadi kena jaga rukun iman dan juga rukun Islam kita tuan-tuan. Jadi percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhirat ni tuan-tuan adalah akidah kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat
yang baik, kita buat yang jahat tuan-tuan. Dalam surah Al-Zalzalah kita selalu baca misqala zarrah kan. Kita baca Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Misqala zarrah, iaitu misqala zarrah tu sebut tuan-tuan apabila kita buat perbuatan baik sekecil mana pun, sekecil zarah. Misqala zarrah tu maksudnya zarah. Sekecil zarah pun tuan-tuan Allah akan balas. Sekecil zarah pun Allah tahu bagaimana kita buat kebaikan tu. Tuan-tuan alihlah duri kat tengah jalan tu pun Allah balas tuan-tuan, ada pahala dia. Selagi mana orang lalu situ tak pijak duri tu sebab kita alih, banyak kita punya pahala tuan-tuan. Ataupun kita ada tak cicak tuan-tuan dalam masjid ni, kita tolong sapu, janganlah tunggu siap, kita yang tolong sapu tuan-tuan. Jangan kata ni kerja siap ni aku tak nak sapu lah, jangan gitu tuan-tuan. Kita surau masjid ni kita jaga sama-sama lah. Jadi bila kita sapu tak cicak tu tuan-tuan, orang tak terpijak, orang lalu situ tak terpijak sebab kita sapu tadi, pahala kita dapat tuan-tuan. Macam-macam lah, mudah sebenarnya nak dapat pahala. Sekecil-kecil zarah pun dapat pahala tuan-tuan. Dan kalau kita buat jahat, begitu juga sekecil-kecil zarah pun, misqala zarrah juga akan mendapat dosa. Jadi Allah Maha Adil, semua perbuatan tuan-tuan Allah akan balas. Sebagaimana yang banyak kita share tadi daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan mana kita kena percaya, apabila kita lakukan sesuatu, Allah akan berikan kita balasan itu secara adil. Lagi banyak kita buat kebaikan, lagi banyaklah pahala yang kita akan dapat. Lagi banyak kita buat dosa, kena hati-hati tuan-tuan. Takut-takut nanti tak cukup pula timbangan kita. Rupa-rupanya timbangan dosa kita lagi berat daripada timbangan pahala. Na'udzubillah min zalik. Kena hati-hati supaya kita dah nampak tadi betapa mudah dapat pahala. Jadi kena buatlah amal ibadah. Lagi banyak amal ibadah, lagi banyaklah ganjaran yang kita akan dapat. Masuk Isyak. Jadi tuan-tuan, saya rasa saya berhenti sini dululah sampai ayat yang keempat. Kalau ada rezeki kita akan sambung lagi pada ayat yang kelima, ayat ke-6 dan ke-7. Dan juga fadilat-fadilat surah Al-Fatihah. Mungkin tuan-tuan boleh lihatlah fadilat surah Al-Fatihah ni banyak juga dalam buku-buku ataupun banyak juga dalam Facebook ke tuan-tuan. Ada hadis-hadis yang dikongsikan oleh ustaz-ustaz. Tuan-tuan boleh inilah ambil pengajaran. Dan juga kalau ada rezeki kita akan share lagi pada tazkirah yang akan datang. Kita akan sambung berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Sebab kalau kita nak cerita dalam satu malam memang tak sempat tuan-tuan. Dan juga kalau ada rezeki juga mungkin kita akan tahsin lah. Kalau tahsin pun sebenarnya tahsin Al-Fatihah ni mengambil masa juga. Mengambil masa sebab dia banyak perkara yang boleh kita tegur dan kita perbaiki sebenarnya. Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.